3, 2, 1. Test. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Okay. Jangan duduk sini sikit, kena nampak center. Okay. So selamat datang kita punya daily analysis untuk hari ni. So minta tolong siapa yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu. Saya MC hari cikgu, tak jumpa entry. Semua market fly high. Ya. Yeah. Saya MC hari ni. Saya MC. MC cuti tak trade ke MC account? Tak tolong yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu boleh? Waalaikumsalam. Okey. Hari ni banyak yang fly high. Hari ni banyak yang fly high. Hari ni banyak yang ada juga yang breakout. Orang kata apa, breakout sideway adalah. Orang kata apa, baru hari ni baru nak nampak lah orang kata apa dia punya arah tu kan. Sebab macam beberapa hari yang lepas kebanyakannya sideway. So agak sukar lah untuk kita analis kan. Cuma bukan tak ada je. Okey, ada je. Macam GU semalam MC account masuk apa? Gold. Masuk gold Macam GU semalam profit alhamdulillah. Dah boleh orang kata apa, dah boleh close dah kot. GU tu kan. GU tu dah boleh close dah kan. GU dah boleh close dah. Hari ni pun terbang, semalam pun terbang alhamdulillah lah. Cuma GU tu dia punya sebelum nak naik tu dia buatlah kejar retracement, kata apa, retracement yang kacau jiwa orang kata kan. Tapi alhamdulillah lah dia tetap orang kata apa, tetap mengikut kita punya analis kan. Okey, analis kan. Okey, so macam yang first thing kita nak tengok adalah AUD JPY. So macam AUD JPY ni macam korang perasan lah kan. Dia kata apa, tengah sideways tiba-tiba sekarang dia dah breakout. Okay. So the next target adalah kawasan 84.858. Ini adalah kawasan previous punya high. Okay. Tapi kita pun tak tahu adakah dia akan membuat new high ataupun dia akan turun kembali. Okay. Tapi untuk sekarang ni AJ akan teruskan perjalanan dia ke next punya tempat. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa dia akan pergilah ke tempat yang next ni. Okay, yang next ni. Okey, tapi kita kena tengok jugalah sama ada AUD JPY ni akan membuat new high ataupun tidak. Okey, maksud apa new high iaitu breakout menutup harga yang lebih tinggi berbanding harga ini. Okey, harga ni yang kita dapat tengok ni adalah harga 84.858. Ini saya tandakan kata apa, open close lah kan. Kalau misalnya kita akan buat kotak kan dengan shadow sekali kan. So macam ni. Okay, so kalau berlakunya new high, okay, macam sekarang kita tahu AJ memang nak ke atas lagi lah selepas dia dah breakout sideways ke arah atas bukan ke bawah, ke arah atas. Kalau ke arah bawah, yes, kita tahu dia nak turun lagi, tapi ini dia dah breakout ke arah atas, dia akan naik lagi. Okay, cuma kita nak tengok sama ada kenaikan dia tu boleh membuat new high ataupun tidak, itu sahaja. Okey, kalau dia mampu membuat new high bermaksud market akan teruskan perjalanan dia kepada uptrend lagi. Okey, kepada uptrend lagi. Okey. Tapi kalau gagal macam kata apa, rejection ke apa ke, mungkin dia akan berlaku retracement untuk sementara dan selepas itu barulah kita boleh tengok sama ada macam mana dia punya pergi dia. Okey. Cuma untuk AUD JPY sekarang ni dia dah breakout sideways, dah nampak jelas kan dia dah breakout. Okey, cantik dia breakout dia. Okey, melebihi daripada 50% daripada body yang breakout tu, tapi tak ada retracement. Okey, tapi tak ada retracement dekat kawasan breakout ni. Kan kalau ada retracement mungkin kita boleh masuk lah, tapi kita boleh masuk buy lah. Okey, tapi buat sekarang ni tak ada lagi retracement yang berlaku selepas breakout daripada kawasan sideways tu. Okey, kalau ada breakout, orang kata apa, kalau ada retracement dekat kawasan sideways tu, orang kata apa, adalah sikit untuk kita, adalah sikit untuk masuk kan. Ini dia breakout, dia terus naik ke atas, tapi kita tak tahulah buat masa sekarang ni. Memanglah kita nampak tak ada lagi retracement selepas berlakunya breakout kan.
Tapi mungkin mana tahu nanti ada sebelum dia nak sampai dekat next destination, dia retest dulu ke, boleh lah orang kata apa, boleh lah take order buy kan dekat kawasan breakout ni kan. Tapi kalau tak ada, kalau dia terus naik macam tu, tak perlu nak kejar lah, orang kata apa, tak perlu nak kejar. Okay, sebab kalau korang kira pun daripada sini, kalau contoh dia, kalau korang buy terus, takut nanti kalau dia turun sampai sini pun dah dekat 34 pips kan, 34 pips dah jauh, agak jauh lah 34 pips ni, agak jauh. Kalau dalam range harga, kalau dalam range 10 pip tu kita kira okey lagi lah, kita kira okey lagi nak orang kata apa, nak masuk, tak ada masalah. Tapi kalau dah orang kata apa, dah lebih 30 pip kan, 20 pip macam tu, biarkanlah orang kata apa dia pergi, kan, biarkan dia pergi. Okey, tapi tengoklah macam mana, kita tunggu retracement dulu dekat AUD JPY. Kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Kita pun kata apa, kita tak nak mengejar market, kan. Kita sebab kita nak cuba untuk mendisiplinkan diri untuk orang kata apa, menjadi sabar. Okey, itu untuk AUD JPY. And then ini adalah AUD NZD. Macam kita tahulah, tak semua pair orang kata apa, breakout macam ini masih lagi berada dalam keadaan sideways. Okey, macam ni, macam AN ni masih berada dalam keadaan sideways. Tapi kita pun tak ada orang kata apa nak analisa sangat UDNZD ni kan. Okey, ini pun sama jugalah, tunggulah breakout mana-mana. Kalau dia breakout atas, kita tengok, kalau kita tengoklah adakah kita boleh masuk buy. Okey, macam tu AUD NZD, AUD USD ni kan, semalam dia dah breakout dah kawasan ni. Semalam nampak ni. Semalam ke hari ni saya tak pasti. Hari ni kot tak silap saya kan. Nampak? Semalam hari ni. Hari ni dia dah breakout AUD NZD ni hari ni dia dah breakout dah dekat kawasan ini. Semalam kita tandakan kawasan R1 kan. Kawasan R1. Ni R1 resistance 1. Okey, ni resistance 2. Dah sampai dah. Boleh tarik juga kepada dia punya previous high ni. Macam ni pun boleh, tak ada masalah Okey, dan ini adalah R3. Resistance 3. Resistance yang ke-3. Okey. So macam semalam, macam hari ni kot. Kan hari ni lah kan. Dia dah breakout kan hari ni. Betul tak? 20 okey. Hari ni kalau korang nampak, okey, dah berlakunya breakout dekat kawasan R1 ni. Okey, tapi kita dapat petanda awal. Sebelum tu kita target, macam contoh kalau korang target sell dekat sini, dekat kawasan R1 ni, memang dia turun. Tapi kita dapat petanda awal bahawa price tu tak boleh turun dah. Okey, petanda awal dia yang mana adalah ini, petanda awalnya ni, bullish engulfing ni. Okey, contoh katakan kalau korang sell dekat sini, pastikan tak ada price action yang melawan arah korang punya sell. Maksudnya kalau korang sell dekat sini, tiba-tiba kat bawah ni ada bullish engulfing, close, auto close, jangan risau, auto close. Okey, auto close. And then apa yang berlaku, price retrace and then boom, tembak atas sikit, retrace balik and then boom, barulah orang kata apa, retracement yang elok kan. Apabila berlaku retracement yang elok, candle retrace pun dah sentuh, and then apa yang terjadi, price pun terbang kan, price pun terbang. Ini saya tak mention lah dalam grup, lupa. Okey, sebanyak 55 pip kan, 55 pip. Tapi kita tengok jugalah dekat R2 ni kan, dekat R2 ni kita tengok jugalah kan. Sebab kalau nak sell sekarang ni pun agak bahaya, sebab price pun naik dalam keadaan momentum kan. Candle pukul 4 tadi pun close pun dalam keadaan yang kata apa, yang agak momentum kan. So kalau nak sell terus ni pun agak risiko jugalah kan. Sebab dia naik dalam keadaan momentum. Sebab kita takut kemungkinan boleh pecah R2 ni, tapi kita pun tak tahu lagi. Kita tengok dulu kan, kita tengok candle punya rejection macam mana kan. Okay. Selagi tak ada lagi candle bearish yang solid rejection, candle bearish dengar, candle bearish. Sekarang candle bullish. Kalau tak ada candle bearish yang kuat rejection dekat kawasan R2, kita tak bolehlah nak terus masuk entry dekat R2.
dekat kawasan R2 ni. Sebab apa? Kita tahu sebab sekarang yang tengah naik untuk AUD USD ni, sekarang yang tengah naik ni dalam keadaan momentum. Okey, bila dalam keadaan momentum, okey, momentum buy, kalau kita nak masuk sell juga ni agak risiko sebab kita tahu benda tu naik dalam keadaan momentum, dia akan teruskan momentum selagi mana tak ada harga ataupun price yang boleh matikan pergerakan momentum tu. Okey, so kita perlukan candle yang boleh matikan pergerakan momentum tu, candle bearish yang boleh matikan, candle rejection bearish yang boleh matikan pergerakan momentum tu, barulah kita boleh masuk untuk sell. Tapi buat sekarang ni tak ada lagi tanda-tanda candle tu. Kan, kalau korang tengok dekat H1 ni pun, okey, tengok dekat H1 ni, nampak? Ini candle bearish tapi dia bukan candle yang solid. Orang kata apa, bukan rejection yang solid yang boleh matikan orang kata apa pergerakan momentum ni. Nampak momentum kan? Ni nampak. Memang candle bearish tapi nampak dia spike bawah, tutup atas. Ni pun kecil je body dia. Volume dia tu kecil. Apa yang terjadi? Price naik balik kan. So kita perlukan candle bearish yang ada rejection kuat untuk matikan momentum buy. Tapi buat sekarang ni tak ada lagi. Sebab itu saya kata boleh jadi kawasan R2 ni pecah and then price boleh pergi sampai R3. Kalau pecah juga R3 ni, apa yang terjadi? Kalau semua level R2, R3 ni pecah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kat korang? Apa yang terjadi? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kalau level R2 pecah, level R3 pun pecah, resistance 2 pecah, resistance 3 pun pecah, apa yang akan terjadi? Kan, apa yang akan terjadi? Kalau pecah lah. Ini kita cakap kalau pecah. Siapa boleh jawab? Sambung trend, ya, sambung trend. Okey, sambung trend ke atas lagi. Okey, itu kalau pecah. Kalau tak pecah, tak boleh nak sambung trend, berkemungkinan dia akan reverse balik kan. Tapi buat sekarang ni price masih lagi kuat lah. Orang kata apa, masih lagi kuat lah. Sebab itu pentingnya sebelum masuk kita kena tengok adakah price datang dalam keadaan momentum. Contohlah kalau kita nak sell dekat R2, R3 ni, kita kena tengok juga macam sebelum ni lah saya tekankan, nak sell tengok kan dia turun, dia naik dalam keadaan momentum ke ataupun tidak. Kalau dia naik dalam keadaan momentum buy tu kena hati-hatilah sebab kemungkinan kita punya sell pun tak menjadi kan, kita punya sell pun tak menjadi sebab tak ada rejection bearish yang kuat. Okey, kalau dia naik dalam keadaan momentum, nak matikan momentum tu kita kena ada candle bearish yang kuat untuk mematikan momentum bullish candle. Okey, itu yang penting. Tapi buat sekarang ni kita nampak dekat AUD USD time frame H4 belum ada lagi. Semua masih lagi candle bullish. Okey, sampai dekat R2 ni pun masih lagi candle bullish. Sekarang ni pun tengah jalan pun masih lagi candle bullish. Tak ada lagi candle bearish. Okey, so agak bahaya untuk korang target untuk sell dekat R2 ni. Okey. Okey, so kita tengok dululah. Tapi kalau semalam kita dah tandakan R1 ni kan, semalam pun saya dah bagi tahu kan mungkin boleh pecah R1 ni. Kalau korang dengar betul, semalam saya dah bagi tahu sebab apa? Sebab ada bullish engulfing ni mungkin boleh pecah R1 ni, mungkin akan ke R2. Kalau korang tengok dekat AUD ni mungkin korang dah boleh dapat dalam 50 pip dah untuk hari ni. Untuk hari ni saja 50 pip untuk dekat satu pair AUD USD. Okey. So kita akan tengok pair lain pula. Okey, untuk EA. Untuk EA pun dah breakout dah sideway dia ni. Breakout ke bawah ni. Okey, sekarang ni tengah turun balik ke bawah. Okey, kita dah tengok lah. Next destination dia adalah kawasan ni lah. Kita nak tengok sampai ke tak kan. Tapi kena tengok juga ni. Ni bullish engulfing ni. Kawasan bullish engulfing kena tengok juga. Jangan ni pula. Kan? Kena tengok juga. Nampak ni. Kawasan bullish engulfing. Dekat daily. Okey. Tapi kalau nak masuk, nak kata apa, kalau nak terus buy pun agak ni lah. Agak better bagi saya jangan lagi lah. Better bagi saya jangan lagi lah. Walaupun dekat daily kita tahu yang sekarang dia dah masuk dalam zone bullish engulfing punya zone. Tapi kita tahu sebelum tu dia dah breakout dah daripada sideway, dia dah breakout previous punya low. Okey, nak buy ni pun agak kita tunggu dululah apa candle bullish. Kita tunggu dulu candle bullish yang solid,
yang momentum barulah kita masuk lepas tu. Okey, tapi buat sekarang ni candle masih lagi bearish. Kan, zone dia pun orang kata apa, agak besar, nak masuk terus pun agak besar kan. Kita tengok, kita kira daripada atas ni sampai bawah ni berapa pip, dekat 90 pip, agak besar. So kita tahu risiko kita pun akan menjadi besar. Okey, tapi kalau nak buy juga pastikanlah orang kata apa, ada candle bullish, momentum bullish, momentum bullish yang kuat. Okey, maksudnya kita nak kena, sekarang ni bearish, kita nak tunggu dia close bullish macam ni, yang kuat lah, orang kata apa, yang kuat, yang menjadi arah, yang menjadi penunjuk arah ke atas. Okey, tapi kalau selagi tak keluar candle bullish yang kata apa, momentum ni, selagi itulah dia boleh turun lagi ke bawah. Sebab itulah saya tak bagi untuk buy lagi. Bukan saya tak nak korang dapat harga bawah ke tak. Sebab market tu tak membenarkan kita sekadar untuk buy macam tu saja. Kan, condition market tu kan, sebab kita nak kena completekan beberapa ni lah. Okey, candle momentum. Okey, sebab apa? Sebab salah satu pun sebab ialah orang kata apa, zone bullish engulfing ni pun besar, 90 pip kan. Mana tahu mungkin dia reject sini kan, tapi candle pun tak close lagi dalam keadaan bullish, dia boleh pergi sampai tengah, pun juga dia boleh pergi sampai bawah ni. Korang dah floating berapa dah time tu kan. So kita tak nak lah orang kata apa jadi macam tu. So untuk elakkan floating yang banyak macam tu, tunggu candle momentum bullish. Okey, walaupun contohlah walaupun korang tak boleh dapat pucuk, tapi kalau korang dapat satu candle yang memberi tahu arah seterusnya macam mana, itu pun dah cukup. Sebab korang akan lebih nampak arah market tu nak ke mana. Okey. And then saya pun tak pernah cakap kita nak mengejar pucuk ke apa kan. Dalam live ni, dalam saya pembelajaran saya pun saya tak pernah ajar korang untuk mengejar pucuk. Okey. Cuma apa yang selalu saya tekankan adalah kepastian, iaitu confirmation. Itu adalah penting. Okey, confirmation yang nombor satu. Bukan mengejar pucuk, mengejar akar, tak. Saya tak pernah ajar benda tu. Yang saya ajar adalah confirmation, utamakan confirmation, ataupun bahasa Melayu utamakan kepastian. Okey, barulah kita boleh entry dengan yakin, barulah kita nampak market tu nak ke mana, arah tu nak ke mana. Kalau tak ada benda tu, kita pun tak pasti arah market tu nak ke mana. Betul tak? Kan, betul tak? Kan, kalau dapat pucuk dengan akar, lepas ada confirmation, itu rezeki. Itu rezeki. Tak dapat pun tak apa, dapat pun tak apa. Tapi yang first adalah confirmation. Betul tak? Kan, dapat pucuk, dapat akar, rezeki. Tak ada masalah, itu rezeki. Kan, itu ekstra. Itu ekstra. Kan? Yang penting adalah confirmation. Itu yang kita cari. Okey, tapi sebab itulah saya kata EJ ni, EJ pula, EA ni relax dulu. Okey. And then untuk IKET sekarang ni ada pullback, tapi masih lagi sideway kan. So tunggu je lah dia breakout. Kan, sebab sideway ni kadang-kadang saya malas nak bercakap berkenaan dengan sideway ni, sebab tahu dia punya ni macam mana. Sebab korang pun dah tahu dah. Okey. And then korang tengok kalau korang tengok dekat sini, okey, dekat H4 ni pun dah berlaku breakout. Dekat H4 dah berlaku breakout. Ini nampak ni kecil sangat. Okey. H4 dah berlaku breakout. Okey, H4 dah berlaku breakout. Tapi masalahnya dia naik dalam keadaan momentum, naik balik ni, nampak ni. Dia pergi dekat kawasan bearish engulfing ni dalam keadaan momentum. Okey, dalam keadaan momentum. Sebab itu candle daily semalam close agak solid bullish, nampak ni, agak solid bullish ni, nampak candle semalam. Walaupun dia breakout sebelum tu, tapi bila naik dalam keadaan bullish yang solid ni agak bahayalah. Orang kata apa, agak bahaya untuk sell. Okey, tapi nasib baik dia turun. Okey, cuma sekarang ni kalau kita nak kejar pun market pun agak bahaya. Okey, agak bahaya sebab dia naik dalam keadaan momentum. Candle daily semalam pun close dalam keadaan bullish momentum. Betul, ada masa dapat, ada masa tak dapat, tapi tak apalah, janji kita tahu arah, start profit juga, betul tak? Jangan rabut kan. Okey. So tapi untuk ETF ni kita kena tengok dulu sama ada kita kena, disebabkan candle semalam close dalam keadaan bullish, tapi H4 dah breakout previous punya low ni. Okey, disebabkan semalamnya candle kacau, kita kena tunggu second breakout. Second breakout iaitu dekat sini.
kita kena tunggu second breakout. Okey, kena tunggu second breakout. Kena tunggu second breakout. Tunggu second breakout, barulah kita boleh target untuk sell. Ini adalah untuk keselamatan, keselamatan. Okey, kalau korang target walaupun korang tak dapat atas ni, okey, walaupun lah nanti contoh katakan walaupun korang contohlah walaupun korang tahu dia akan berlaku breakout juga kan, tapi benda tu korang tahu pula benda tu bukan kepastian, betul tak? Okey, untuk keselamatan better tunggu confirmation breakout dulu, second breakout daripada sini, and then kalau korang nak entry boleh lah, tak masalah, tapi ikut SOP kita lah. First adalah breakout, second adalah retracement, tunggu retracement ataupun pullback, and then third adalah confirmation entry kan. Okey, tapi kalau korang tengok pun daripada sini ke bawah ni pun korang tetap akan dapat dalam 64 pip, 64 pip, bukan 10 pip, 64 pip. Cuma kita nak tunggu second breakout, second confirmation. Sebab apa? Sebab candle daily semalam kacau. Candle daily semalam tutup dalam keadaan bullish. Okey, kalau dia tak tutup dalam keadaan bullish, itu tak ada masalah. Okey, sebab kita tahu dekat H4 ni breakout. Tapi dekat daily ni pula tutup dalam keadaan bullish semalam. So agak bahayalah untuk terus sell, sebab takut nanti apa? Takut nanti benda yang tengah turun ni hanyalah retracement. Itu yang kita takut. Tapi kalau dia jadi second breakout, bermaksud daily yang hari ni ataupun esok dia akan close candle daily hari ni lah kot kan, ataupun esok lah dia akan close dalam keadaan yang memakan ataupun close yang lagi bawah daripada candle daily yang sebelum tu, candle daily semalam. Itu yang kita nak. Okey, kita nak semua candle serasi, semua candle menunjukkan arah, semua candle serasi pula, semua time frame serasi, semua time frame menunjukkan satu arah. Okey, kalau daily tunjuk arah buy, H4 tunjuk arah sell, H1 pun tunjuk arah sell, benda tu berlawanan. Faham tak? Benda tu berlawanan. Tapi kalau daily tunjuk arah sell, H4 pun tunjuk arah sell, H1 pun tunjuk arah sell, itu adalah confirmation. Itu kita tahu dah, confirmation memang sell. Okey, nak sell pun tenang, nak masuk entry sell pun tenang, tak ada masalah kan. Tapi kalau daily tunjuk arah buy, H4 tunjuk arah sell, H1 tunjuk arah sell, itu agak bahayalah kan, betul tak kan? Sebab itu saya cakap pentingnya multi time frame. Jangan fokus kepada time frame daily je, jangan fokus kepada time frame H4 saja, jangan fokus kepada H1 kan. Okey, dan itu juga untuk korang mengenal pasti trend. Okey, mengenal pasti breakout. Okey, cara itu juga. Okey, tapi buat sekarang ni untuk EURCHF, ECHF, tunggu second breakout lah, barulah kita boleh buat keputusan. Selagi mana tak ada second breakout yang dekat sini, kat kotak ni, selagi itulah tak ada lagi entry untuk kita. Okey, entry untuk kita. Okey. Okey, ada apa-apa pertanyaan ke, yang tak faham ke, boleh tanya, tak ada masalah. Boleh tanya sekarang. Kalau korang ada pertanyaan ke apa ke, boleh tanya sekarang, jangan risau. Ada soalan tak? Tanya. Sebelum kita pergi ke next pair yang kita nak tengok. Ada yang tak faham ke apa kan? Kenapa nak tunggu second breakout? Kenapa tak boleh masuk sekarang ni? Tengok macam candle bearish H4 sebelum ni pun dah nampak macam momentum, kenapa tak boleh masuk sell sekarang? Kan? Kau ada pertanyaan macam tu ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh tanya. Kita buka kepada soalan. Ada apa soalan nak tanya, boleh tanya sekarang sebelum kita terus kepada next pair kan. Lagipun hari ni hari Khamis, esok hari Jumaat dilarang trade dah. Siapa yang dah lama dengan saya tahulah kenapa esok hari Jumaat dilarang trade kan. Kalau nak tercedok boleh je trade. Ada apa soalan nak tanya? Ada ke saya tak boleh baca komen korang? Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan kepada next pair. Esok payday, yes, esok payday. Okey, untuk EJ ni. Untuk EJ.
Breakout atas Kita target breakout bawah tapi dia breakout atas Dalam keadaan sideways ni dia breakout. Tapi korang kena tahu. Waalaikumsalam Ahmad Kahar, Bos Kahar. Okey. Tapi korang kena tahu breakout ni disebabkan dia breakout atas, dia dah dia kata apa, dia dah sampai dah kata apa dekat kawasan previous punya high nampak tak? Nampak tak? Okey. Sebab orang kata apa? Sebab itu kita target sell. Sebab kalau kita target sell, kita tahu jarak tu, kata apa, jarak TP tu kata apa, agak jauh sikit. Tapi bila dia breakout atas ni, high previous high ni kata apa, dekat. Okey. So nak TP pun setakat tu je lah, berapa pip je lah kan. Okey. Tapi kena tengok juga kan. Takut orang kata apa, takut dia boleh pergi lagi atas. Okey, takut dia boleh pergi lagi atas. Okey, tapi buat sekarang tak ada lagi breakout lah. Okey. Dia breakout sideways tapi sekarang ni dia tak breakout high ni. Dari pagi saya pull back tak ada. Okey, jangan risau. Biarkan EJ ni biarkan dulu. Okey, kena tahu juga sebab EJ sekarang ni dia dah sampai, price sekarang ni dah reject dekat kawasan previous high ataupun kawasan resistance, previous punya resistance. Okey, walaupun dia breakout sideways, dia dah reject dekat kawasan resistance. So kalau korang nak masuk buy pun agak risiko, and then kalau korang masuk sell ni pun agak risiko. Okey, sebab apa? Sebab dia sekarang berada di antara zone resistance dan juga zone zone RBS. Ni zone RBS ni. Kan zone RBS. Ni zone RBS. Ni zone R. Okey. Ni zone RBS. Boleh. Okey. So dia price ni terkepit antara dua zone ni. Dia terkepit. Dia tak tahu lagi nak pergi yang mana. Okey. So bila dalam keadaan macam ni, kita kena tengok. Okey, kena tengok momentum mana yang dia akan pergi next. Okey, candle momentum mana yang dia akan pergi next? Adakah momentum breakout ke atas? Maksudnya dia breakout ke resistance ni, kawasan previous high ni. Kalau dia breakout previous punya resistance ni, high ni, bermaksud dia boleh pergi lagi atas. Tapi kalau dia momentum lebih, kata apa, lepas reject ni momentum ke bawah, itu korang jangan pula pergi buy. Okey, sebab dia masuk balik dalam keadaan sideways ni. Kan? So apabila dia masuk balik dalam keadaan sideways, dalam keadaan momentum ni, bukan bermaksud korang boleh sell, sebab kena breakout pula support ni, kawasan ni. Kan? Kawasan ni barulah korang boleh target untuk sell. Okey? Cuma untuk sekarang kita nak tengok dekat mana dia breakout, mampu tak dia breakout kawasan R ni, mampu tak dia breakout kawasan resistance ni, previous punya high. Kalau dia mampu untuk breakout kawasan previous punya high ni, terbanglah dia. Kalau dia tak mampu, dia turun balik dalam keadaan momentum, dia masuk balik dalam keadaan sideways ni, kena tengok dekat kawasan support ni. Adakah dia boleh breakout kawasan support? Kalau dia boleh breakout kawasan support ni, confirmation sell dah ada. Boleh cari untuk sell. TP selamat dekat sini lah. Kan? Tapi kalau tak ada, kalau dia boleh breakout dekat atas ni, kalau dia terus breakout dekat atas ni, kan, dia breakout dekat atas ni, tunggu je lah pullback. Tunggu pullback untuk entry buy. Okay, tunggu pullback untuk entry buy. Okay, tapi untuk sekarang ni, harga EJ ni dia masih lagi terkepit antara dua zone. Antara zone R, resistance, dan juga zone RBS, resistance bukan support. So ini adalah kawasan support lah. Nampak ni, dia reject atas, dia reject bawah, lepas tu dia kecil, dia dekat tengah-tengah, price tu kat tengah-tengah sekarang ni. So kena tunggu the next candle yang momentum lah. Adakah momentum ke atas ataupun momentum ke bawah. Kalau momentum ke atas, maksudnya dia akan breakout kawasan previous punya resistance ni lah. Kalau dia momentum ke bawah, maksudnya dia akan masuk balik ke dalam kawasan sideways. Okay, so faham tak? Kok tak faham ke apa yang saya sembang ni, apa yang saya cakap? Ada yang tak faham, boleh tanya. So geng rabuk, relax ya, monitor je dulu EJ ni, jangan masuk terus. Okay, sebab dia masih lagi tersepit.
Dia dah jadi sandwich dah. Kalau kau nampak ni pun price pun dah jadi macam sandwich dah, terkepit antara dua zone ni. Kan? Pergi atas reject, turun bawah pun reject. Last price ni kecil macam tu je. Dia terkepit. Cikgu dah ada kawan baru ke tu? Dah ada kawan baru. Ni kawan, bukan kawan baru, ni kawan lama. Ni kawan lama. Kawan lama. Okay, faham soalan ni. Betul. Okay. So kita akan tengok the next pair. EN saya rasa tak ada apa kot. EU. Okay, EU. Pak. EU ni pun dah breakout dah kawasan previous punya lower high. Nampak tak ni? Semalam pun kita dah tanda dah. Kata apa, bullish engulfing. Saya pun dah mention dah semalam. Dah ada bullish engulfing ni, mungkin dia akan naik kot. Dia akan naik balik kot kan. Nampak? Dia masuk balik dalam kawasan bullish engulfing ni, reject. Kita dah tanda dah semalam siap. And then pom. Terbang, retrace sikit and then breakout terus kat kawasan lower high ni. Okay. So bila dah kawasan lower high ni pun dah breakout, bermaksud apa? Tolong jawab. Bermaksud apa? Tadi siapa nak tengok Encat. Okay, Encat ni. Apakah maksud di sebalik breakout dekat kawasan low high ni? Semalam kita dah mention dah. Siapa yang take note semalam dah dapat profit dah. Cuma berani dengan tak berani je nak masuk. Kan? Cuma berani dengan tak berani je masuk. Cuma confident ataupun tidak je, yes, terbang. Okay, sekarang ni dia tengah retrace sikit. Kita tengok dulu macam mana. Okay, dia nak naik lagi ke? Dia nak naik lagi. InsyaAllah dia nak naik lagi. Okay, mungkin kat kawasan ni ke apa kan? Mungkin kat kawasan line merah ni ke dia boleh pergi kan? Kita tengoklah macam mana nanti. Okay, jelas Baik. Okay, nak buy pun harga dah tinggi dah. Kalau semalam tu saya bagi tahu harga dekat sini. Harga tengah reject ni, candle ni yang tengah turun ni. Semalam saya bagi tahu harga dekat sini. Nak buy dekat sini tak ada masalah lah. Tapi harga pun dah atas dah. Tapi dia baru breakout. Nak buy pun tak ada masalah. Kan? Okay. Okay, seterusnya kita akan tengok Encat Encat Encik sudah minta. Okay, Encat. Okay. Ni kawasan bearish engulfing ni pun dah, orang kata apa, dia dah reject ni. Nampak? Ni balik. Cuma ni previous punya low pun kena tanda juga. Okay. Tapi dekat H4 dia baru breakout ni, kawasan high ni. Nampak ni. Okay. Tapi nampak lebih gaya Encat ni buat sekarang ni lebih ke arah atas lah. Shadow breakout pun kira breakout je cikgu. Shadow breakout tak dikira. Shadow bukan breakout. Shadow rejection. Price open close price tu yang breakout. Close price yang breakout. Macam ni. Daily kita tengok daily. Okey, macam yang ni kan. Okey, ni kan. Okey, tanda betul-betul dulu. Tanda tepat, bagi tepat betul-betul. Macam tu. Okey, macam ni kan. Previous punya low, candle turun. Okey. Kalau dia breakout yang hanya sekecil macam ni saja, strike macam ni je, janganlah. Orang kata apa, takut nanti dia reverse pula. Tapi kalau candle yang tutup macam ni, ini kita panggil breakout lah. Candle breakout. Okey, candle breakout. Nampak tak? Lepas tu ini shadow retracement. Lepas tu turun balik macam tu. Okey, tapi kalau shadow bukan dikatakan breakout. Bukan, tak boleh kata panggil breakout, tapi candle or close candle tu dekat mana? Kalau close candle tu close di bawah paras previous punya low, shadow ni, itu kita panggil dia breakout. Okay, tapi untuk Encat ni dah sampai dah dekat kawasan low high ni. Okay, kat kawasan low high ni, so kena hati-hati jugalah Encik Kahar. Kan? Encik Kahar. Okay, kalau dekat daily kita tahu price dah sampai dekat kawasan low high, kawasan support. Okay, previous punya low,
Okey, tapi dekat H4 kita nampak dia dah breakout kawasan low high. Okey, ini pun dia terkepit juga antara dua zon, antara zon RBS dan juga SBR. Dia terkepit, nampak tak? Dia terkepit, dia reject atas, dia turun. Lepas tu sekarang ni tengah reject bawah pula. Dia terkepit. So kena tunggu next candle momentum tu, dia keluar candle mana. Dia keluar candle momentum bullish, lagi ke atas lah dia. Dia keluar candle momentum bearish, lagi ke bawah lah dia. Okey. So tadi soalan shadow breakout pun kira breakout je. So Rizwan Jahni faham tak jawapan tadi? Okay, shadow tak dikira breakout close candle tu, close price tu yang dikira breakout. Jelas tak yang tu? Ini ambil buat ni. Ini untuk angkat. Okay, so kita pergi next. GA. GA. Okay. Okay, GA ni second time second time betul tak? Second time pula dia retest dekat kawasan kawasan apa ni? Kawasan apa ni second time dia retest ni? Kawasan apa? Siapa boleh jawab? Kawasan apa sekarang ni? Tadi pukul 4 tadi dia baru retest kali kedua. Kawasan apakah ini? Ni dia tak breakout dia reject. Nampak pukul H4 tadi dia reject. Siapa boleh jawab? Boleh share screen. Bukan yang ni. Bukan yang ni yang apa ni? Zone yang kotak ni, yang warna purple ni. Yang warna purple tu zone apa? Kawasan apa? Kawasan apa? RBS, yes, RBS. Okay, second time dia datang dekat kawasan RBS ni, still tak boleh pecah. Maksudnya RBS ni daripada resistance become support. So ini adalah kawasan support. Okay, kawasan support. So ini adalah second time dia datang ke kawasan support ni. Okay, so sekarang ni cuma dia tak berjaya nak pecah lah. Okay, tak berjaya nak pecah. Okay, so sekarang ni dia naik balik ke atas. Okay, dia naik balik ke atas. Okay, so kena tengok dulu macam mana. Okay, tapi dah terlepas lah. Kalau korang nak target untuk buy, saya rasa dah terlepas dah. RBS, okay. Ini pun dah lepas, biarkan. GCAT ni pun nampak dia ni orang kata apa, price yang terkepit lah, nampak tak? Dia reject atas, dia turun bawah. Okey, nampak? Dia reject atas, dia turun bawah, reject bawah, naik atas. Reject atas, turun bawah balik. Reject bawah, naik atas balik. Ni adalah price yang terkepit. Bila price yang terkepit ni boleh jadi sideways benda tu. Okey, boleh jadi sideways. Okey, so seeloknya tunggu breakout. Seeloknya tunggu breakout. Seeloknya tunggu breakout daripada kawasan resistance ni. Okey, ataupun kawasan bearish engulfing ni, tapi dah jadi kawasan resistance. Tunggu breakout ke atas. Okey, tunggu breakout ke atas, baru kita tahu dia punya arah tu nak ke atas. Okey, tapi kalau dia breakout ke bawah, dia nak ke bawah. Cuma ini adalah orang kata apa, price yang terkepit. Bila dia terkepit, dia akan naik atas. Dia akan naik, bila terkepit, dia akan daripada bawah pergi atas, reject, pergi bawah. Reject, pergi atas. Reject, pergi bawah. Jadilah sideways, kan? Okey. Ini pun kena tunggu breakout. Bukan boleh terus masuk. Kena tunggu breakout. Okey, kena tunggu breakout juga. Okey. Kena tunggu breakout.
Okey, jangan orang kata apa, jangan terus hentam masuk. Okey. Sekali dia retest lagi naya. Okey. JJ ni pun naik lagi lah kan. Dah orang kata apa, dah ada new high. Nampak tak ni, kita pun dah tanda dah ni. Cuma JJ ni saya tak masuk. JJ ni saya tak masuk sebenarnya kan, sebab harga pun dah atas. Walaupun dia dah breakout ni pun macam ni pun, dia retest ni dia naik balik, saya pun tak buy sebab harga pun dah tinggi. Kan, harga dah tinggi, dah terlampau tinggi. Saya pun tak berani nak masuk, bukan ni kan. So biarkan. GN nampak? GN dah orang kata apa, dah breakout previous punya high dah breakout dah, nampak ni. Ni kena breakout ni macam ni. Nampak? Ni kena breakout kan? Cuma dia retrace mencari kawasan lower high ni lah. Ni yang kita tanda warna hitam ni. Kan? Ni saya tak ingat bila saya tanda. Kan? Dia reject, naik balik. Okey, dia reject, naik balik gold Sekejap kita tengok gold pula. Okey. GU menghampiri TP selamat lah. Kali ini nak dekat TP selamat, tapi saya rasa saya pun dah close dah GU ni kan, dapatlah dalam 92 pip 92 pip dia pun dapat dah, alhamdulillah kan. Betul tak geng rabut? Geng rabut. Okey, tapi ini yang semalam lah semalam bukan saya tak bagi. Okey, ini okey, ini nampak ni. Kita warna kuning ni adalah kawasan punya lower high. Okey, bullish engulfing. Apa yang berlaku? Bullish engulfing, dia reject, naik balik. Tapi apa yang berlaku? Sideway pula. Kan? Sebab tu bahaya sideway. Kan? Kita nak apabila berlaku rejection tu, kita nak dia naik terus. Tapi bila berlaku sideway ni, benda tu akan menjadi masalah lain. Sebab apa? Sebab kita tak pasti. Kalau macam mana kalau dia breakout sideway? Kalau dia breakout sideway ke bawah? Kalau dia breakout sideway ke atas, tak apa, sebab kita target buy. Kalau dia breakout sideway ke bawah, apa yang berlaku? Kita loss lah, betul tak? Ini terpaksa kat loss. Sekarang ni apa yang berlaku adalah breakout sideway, breakout bullish engulfing, dan juga breakout zone lower high ni. Okey, low ni nampak. Okey, dia dah breakout. Tapi dekat sini, apa yang kita boleh cakap adalah target sell. Target untuk sell. Okey, kena pasti dekat mana kawasan yang berpotensi untuk target sell. Macam sekarang ni dia buat sideway pula dekat H1. Nampak tak? Kan? Nampak tak? Tapi target sell lah. Untuk UCHESS target sell. Kalau korang nak masuk sell sekarang ni, kira dulu berapa kan? Katakanlah kalau contohlah ini saya ajar risk dulu. Okey, nak entry kira dulu. Okey, katakan nak masuk entry dekat sini. Nak entry sekarang ni juga. Okey, kira dulu. Kalau dia pergi sampai sini, berapa pip? 21 pip. Kalau masuk 0.10, korang akan floating dalam 22 pips. 22 USD. Equity korang sanggup tanggung, tak ada masalah. Kalau tak boleh, okey, kecilkan kepada 0.01. Okey, kalau 0.01 naik atas ni, floating dalam 2.2 USD je. Kalau boleh tampung, tak ada masalah. Boleh masuk entry. Kan? Kalau ada lebih, boleh masuk lagi ke atas ni. Okey, itu adalah strategi. Okey, tapi apa yang saya nak sampaikan adalah kira dulu risk. Bermaksud apa? Bermaksud entry sini, tarik dulu sampai atas ni. Kalau korang tak sabar sangat nak tunggu sampai atas ni kan, and then kita pun tak tahu sama ada price boleh sampai atas ni ke tidak. Kira dulu risk. Kalau korang tak sabar nak sell sekarang ni, sell. Kira dulu risk, tarik sampai atas, kira dulu. Kalau dia pergi sampai atas ni 22 pips, boleh tanggung. Masuk lot ni, dah tahu risk 22 pip, aturlah korang punya lot. Ikut kesesuaian equity korang. Itu nak kira risk. Itu caranya nak kira risk dulu. Bukan kira profit dulu. Bukan kira kalau contoh masuk sini, tarik TP dulu. Okey, 56 pip. Okey, terus masuk. Jangan macam tu. Itu adalah salah satu cara yang salah. Kan? Salah satu yang salah. Okey, kira risk dulu, baru kira TP. Kira rugi dulu, possibility rugi dulu, barulah korang kira possibility untung. Okey? Okey, jangan terus entry kat sini terus tarik TP. Jangan. Tengok dulu nak entry, okey, kira dulu. Okey.
nak entry sini kan, kawasan ni kan. Sekejap, saya besarkan. Okey. Nak entry kawasan ni kan, sekarang ni kan contoh, nak entry sekarang ni. Okey, nak entry, okey. Kira dulu tarik dari sini. Kalau dia pergi atas ni, okey, 19 feet pula. Kan, sebab dah harga tengah naik kan. 19 feet. So dalam 20 pip lah. Kita kira 20 pip lah. Kalau masuk 0.10 ni floating dalam 20 USD ni. Kalau akaun korang boleh tampung ke tak? Ataupun tak boleh. Kalau tak boleh, okey, kecilkan lot jadi 0.01. Kalau orang kata apa 0.01 pergi sampai 20 pip floating dalam 2 USD. Okey, tak ada masalah, boleh. Boleh teruskan. And then kalau ada atas ni, kalau ada equity yang lebihan nak masuk pun tak ada masalah lagi. Okey. Saya nak discount juga, ada yang ada masa kena, ada masa tak kena. Ya, betul. Kan ada masa kena, ada masa dia bagi, ada masa dia bagi diskaun, ada masa dia tak bagi diskaun. Samalah macam Tesco. Tesco ada hari raya dia bagi diskaun kuih tu betul-betul. Tapi kalau kuih raya betul-betul dia bagi harga diskaun. Kan murah 3-4 ringgit ke kan. Tapi kalau pergi hari biasa dia tak bagi diskaun. Macam itulah, ada hari dia bagi diskaun, ada hari tak bagi diskaun kan. Okey. So jelas tak untuk UCHES ni? Okey, kira risk dulu barulah korang nak kira profit. Orang kata apa, korang punya TP. Kan? Sebab banyak yang silap entry sell terus kira TP dulu. Tapi dah entry sell dah. Kan? So sebelum entry ni tu kira possibility kalau lah price ni naik ke atas ni sebanyak 20 pip, boleh tak tanggung? Kalau masuk lot banyak ni, kalau tak boleh kecilkan lot. Kan? Kalau yang sekecil lot pun tak boleh, jangan masuk. Okey, jangan masuk. Jelas tak? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Bukan saya tak nak korang untung. Saya tak nak korang rugi. Untung 10 pip pun boleh untung. Tapi rugi 10 pip pun korang susah nak close. Tapi TP 10 pip pun dah boleh close. Kan? Tentulah. Sebab tu kita nak kira risk dulu ni. Kita nak belajar kira risk dulu. Bukan masuk ikut suka je. Faham tak? Masuk kira risk dulu barulah kita boleh tahu berapa kita punya risiko perniagaan kita ni. Risiko modal untuk hari ni baru kita tahu. Kan? Kalau tak kira risk dulu, korang pun tahu macam mana. Okay, so kita akan pergi ke the next pair UJ. UJ ni pun breakout sikit je naik balik. So biarkan. Okay, gold. Nampak tak? Dia dah breakout kawasan low high ni, retrace, naik balik, reject. Okay, retrace, naik balik, reject, turun balik. Okay, cuma untuk sekarang ni turun dia bukan dalam keadaan momentum lah. Okay, so siapa yang sell dekat atas ni, nak close pun boleh. Siapa yang dah buy dekat bawah ni ke apa, nak hold lagi pun boleh. Sebab candle masih lagi, belum ada lagi candle momentum. Okay, nampak tak? Belum ada lagi candle momentum. Nampak dia reject, nampak shadow pun tak panjang. Shadow bawah pun tak panjang. Body pun kecil. Ini pun shadow atas lebih kurang shadow bawah. Lepas tu body pun kecil, tak ada candle momentum. Apabila saya kata candle momentum adalah apabila candle tu open close tu tutup dalam keadaan volume yang agak besar, shadow dia kecil, body besar, shadow kecil, itu momentum. Tapi buat sekarang ni dekat gold dia reject. Siapa yang sell kat sini memang alhamdulillah lah turun, memang turun, tak ada masalah. Okay, tapi nak aim lebih-lebih pun tak boleh, nak aim lagi bawah tak boleh sebab dia tak keluar candle momentum. Okay, siapa yang buy, nak buy pun belum masa lagi sebab dia tak sampai dalam zone ataupun tak sampai lagi harga yang dekat bawah. Okey, belum ada lagi tanda-tanda untuk buy, tapi belum ada juga tanda-tanda untuk wholesale. Okey, sebab tak keluar candle momentum. Faham tak? Okey, so itu adalah untuk menjawab pertanyaan Mohsin saja. Okey, Mohsin saja. Mohsin tu cerita Mohsin, kalau korang tengok cerita Mohsin tu, itu adalah first movie Power Gun saya lah tengok. Kan? Dapat makan sikit go tadi dekat Core 7 tadi, tengok reject tapi dia laju naik balik kena BE. Oh ya, yeah. Betul lah. Biasalah gold. Gold kalau nak kena BE memang dia laju Kalau nak take profit dia lambat sikit. Gold ni SL cepat.
BE cepat, nak take profit tu lambat sikit. Tapi itulah, kalau gold ni dapat 70 pip, 100 pip pun dah orang kata apa, kira banyak lah, kira okey. Sebab dia laju, movement dia laju. Betul tak? Movement dia laju. Bukan tak laju. Okey? Okey, so ada apa-apa pertanyaan terakhir sebelum kita end? Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya, tak ada masalah. Okey. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya sekarang ni. Tak ada soalan ke? Yes, gold macam laju je naik turunnya, betul. Dah capai 40 pip, ingat nak tak BE dekat 30 pip, tak sempat. Tak apalah tu. Gold ni kalau takut jangan masuk. Gold ni kalau korang takut jangan masuk. Kalau korang bukan jiwa fighter tapi jiwa lover, jangan masuk. Tapi kalau korang ada jiwa fighter bukan jiwa lover, boleh masuk. Kan? Kalau korang, tapi boleh je nak beli gold ni, belilah gold bar. Tamak punya pasal tak nak lebih kononnya. Itulah tamak kan. Tapi biasalah, tapi still dapat profit, kira okey lah kan. Kan, yang rabuk dapat tak target minggu ni 100 pip, dapat tak total? Ke tak dapat lagi? Saya rasa dapat kan? Dapat tak target 100 pip? Ada dapat tak 100 pip? $100 tu total bukan 100 pip satu pair Jangan salah faham pula. Alhamdulillah lebih dapat 134 pip. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah rezeki. Target minggu ni dah capai dah. Lebih sikit pun ada. Okey. Kan? Okey. So, itu macam kenapa saya tanya dah capai ke tak, sebab kita nak monitor lah kan. Kita nak monitor. Kalau tak capai, kita tengoklah mana yang dekat mana kurangnya, kenapa tak boleh capai macam ni kan. Kita tolong. Okey. Kita bukan biarkan, kita tolong. Kan? Okay, tak apalah. Dah capai dah 100 pip tu. Minggu ni okey lah, withdraw lah kan. Settle dah minggu ni, settle. Minggu ni dah capai target, settle. Tak payah pening-pening dah. Tak payah pening-pening pasal akad ke apa ke. Minggu depan pula Okey. Tapi tahniah. Okey, yang capai pun tahniah. Tapi banyaklah juga dalam geng-geng tu capai target Alhamdulillah. Okey. Sikap tamak kesilapan. Yes, betul. Sikap tamak adalah kesilapan. Okey. So, ada apa lagi soalan terakhir nak tanya? Betul Rehat. Ya, betul. Okey. Tak ada kot soalan kan? Okey. So, kalau tak ada apa-apa soalan, itu je live kita malam ni. Kita akan jumpa lagi esok pada waktu yang sama pukul 9. Tapi esok. Okey. Esok jangan langgar pantang larang. Okey. Apa pantang larang? Jangan trade. Itu je. Okey, hari Jumaat. Kalau tak nak kena lipat, jangan trade lah. Okey. Melainkan kalau memang rezeki korang setiap memang hari Jumaat je korang profit, teruskan. Kalau hari lain tu tak profit, hari Jumaat je profit, teruskanlah. Okey. Tapi kalau kami hari Jumaat ni kami cuti lah. Kan hari Jumaat tak trade kan, santai-santai withdraw kan. Sebab asalnya hari Jumaat kita bayar withdraw kan, senang bayar withdraw kan. So biarlah esoklah withdraw. Okay, so itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi esok santai-santai je Okay, so terima kasih siapa yang like, yang share, yang komen. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungilah, dipeliharalah. Okay, so itu je untuk malam ni. Kita jumpa lagi esok. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih semua.